Ketika ini, negara paling besar di dunia masih lagi Amerika Syarikat. Besar ni bukan sekadar fizikal semata-mata, tapi juga dari segi pengaruh. Pengaruh ni boleh datang dari segi budaya, dari segi ekonomi, perkongsian GDP, pengeluaran kasar, sumbangan ekonomi mereka kepada dunia, dan juga paling penting, bila cakap tentang kuasa ni, tak dapat lari daripada kuasa ketenteraan. Macam mana hebat pun negara-negara lain yang besar juga, seperti Rusia dan China, dari segi ketenteraan, Amerika masih nombor satu. Sebab itulah Amerika masih dianggap sebagai superpower dan negara lain masih dianggap sebagai global power. Tapi kalau ada kombinasi antara kedua-duanya, Rusia dan China, itu akan menimbulkan persaingan yang cukup hebat buat Amerika dalam abad ini. Peralihan paksi kekuasaan ekonomi sedang beransur-ansur ke timur. Kerana apa? Faktornya banyak. Antaranya ialah bilangan penduduk yang semakin ramai dan juga kemajuan industri yang semakin mempesat di sebelah Laut Cina Selatan ini, Korea, Jepun, China, dan sumber asli yang cukup kaya juga. Sudah tentulah ekonomi di sebelah timur ini menjadi lebih matang, pasarnya lebih besar dan mereka mempunyai penduduk yang cukup ramai untuk menampung keperluan masing-masing. Tapi kita kena ingat, benua yang bakal menjadi buruan semua pihak untuk 50 tahun akan datang adalah Afrika. Kerana apa? Kerana Afrika mempunyai populasi demografi yang cukup muda. Mereka inilah yang banyak merentas Laut Mediterranean, bekerja di Qatar, bekerja di Uni Arab sebagai pekerja buruh dan sebagainya, kerana di negara asal mereka itu tidak mampu menampung populasi yang muda ini dan hanya mereka perlu berhijrah demi mencari sesuap nasi ataupun sepotong roti. Jadi ini yang kita dapat lihat bagaimana Amerika, China, Rusia, negara-negara besar Eropah pun semua cuba mendapat sebahagian daripada kekayaan milik bangsa Afrika. Kita pun tahu masyarakat Asia ni konservatif. Mereka masih menerima kehadiran sebuah keluarga yang ada beberapa bilangan isi rumah, anak-anak yang ramai. Maka di barat kita lihat sebenarnya tak ramai yang berkahwin, tak ramai yang nak ada anak, dan mereka juga sedikit sekular dan liberal dari segi pendekatan gaya hidup. Semua ini menyumbang kepada kemerosotan demografi mereka. Berbanding di Asia, kita mengamalkan adat-adat ketimuran. Walaupun berbeza agama, bangsa, nilai ketimuran itu masih utuh dalam semua masyarakat yang ada di Asia. Jadi ini yang memacu dari segi demografi. Dari segi kemampuan pendidikan pun semakin baik. Kita lihat ranking PISA berbanyak negara-negara Asia Timur yang menjadi semakin ke depan. Dan budaya-budaya yang bersifat kekeluargaan itu masih utuh dalam membantu antara satu sama lain. Jadi ini menyumbang kepada kemajuan dan kepandaian bangsa-bangsa timur. Dan ini bukan benda yang pelik kerana ianya sudah pun berlaku ratusan tahun dahulu. Dan barat sudah pun berjaya melalui fasa ini sebelum ini. Tapi sekarang ini bila mereka sudah maju, moden, mereka sudah tidak lagi mahu bekerja berat seperti mana bangsa-bangsa di timur. Jadi banyaklah industri mereka ni beralih ke China. Dia buat produk-produk mainan semua made in China. Walaupun Walmart jual, yang buat tu di China. Jadi ini membuatkan banyak skill transfer kepada bangsa timur. Inilah sebab kenapa bangsa timur semakin maju berbanding dengan bangsa barat, walaupun mereka masih pegang beberapa institusi seperti industri high advance dan teknologi ini kerana mereka pegang IP, intellectual property. Ini yang Asia belum dapat mampu kerana kita banyak imitate, copy. Tapi itu tak apa, itu fasa pertama untuk jadi maju. Bila kita dah mampu lahirkan produk sendiri, barulah kita boleh cipta invention atau inovasi kita yang sendiri tanpa bergantung kepada perkara yang telah ada atau wujud di negara lain.